Okey, Assalamualaikum. Cikgu akan tunjuk jawapan yang pada minggu lepas. Jadi, saya nak kamu tolong semak jawapan kamu. Sekiranya salah, buat pemutulan. So, minggu lepas cikgu bagi soalan 11 dan soalan 12 untuk you all buat kan. Okey, so kita tengok penyelesaian soalan 11. Soalan 11 dia kata K tolak 5M sama dengan 12, 3K tambah 2M sama dengan 2. So di sini first kamu kena bagi dia punya persamaan pertama, ini persamaan kedua. So bila dia kata menggunakan kaedah gantian, kita akan tengok pemboleh ubah mana yang single. So di sini pemboleh ubah yang single adalah K. K adalah daripada persamaan yang pertama. Jadi kita kena jadikan K single lah. So daripada sini kita jadikan K single. Macam mana? K sama dengan 12 tambah 5M. Okey, sebab apa? Tambah bawa mai ke belakang, tolak bawa mai ke belakang, dia akan jadi tambah. So, kita akan dapat ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, bila dah dapat persamaan ketiga, kita nak gantikan K ni dengan 12 tambah 5M dalam persamaan yang kedua. Ni, kita gantikan K ni. Jadi, kita masukkan K ni nilai yang ni lah ni. Okey, jadi kita tengok 3 kurungan 12 tambah 5M. Okey, K dah habis ni K. Okey. Okey, tambah 2M sama dengan 2. Jadi di sini ada kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Maksudnya darab masuk dalam. Okey, yang ni darab yang ni darab yang ni. So kita akan dapat 36 tambah 15M tambah 2M sama dengan 2. Okey, so di sini dia ada sebutan yang sama nilai kan? Yang mana yang sama nilai sebutan dia iaitu M. Jadi bila ada sebutan yang sama nilai, kamu kena jadikan dia satu sebutan. Macam mana nak jadikan dia satu sebutan? Kamu kena tambah lah. 15M tambah 2M. So, kita akan dapat di sini 36 tambah 17M sama dengan 2. So, dia nak nilai M kan? Jadi, 17M sama dengan 2. Okey, 36 bawa ni tolak lah. Tolak 36. Jadi, 17M sama dengan 2 tolak 36. Kita akan dapat negatif 34. Okey. Lepas tu kita nak nilai M. M sama dengan, okey, 17 bawa mai ke belakang, dia akan jadi, bahagilah. Negatif 34 bahagi 17. So, ambil kalkulator, tekan kalkulator, kita dapat M sama dengan negatif 2. Jadi, di sini kita dah dapat dah nilai M. Okey, bila kita dapat nilai M, kita nak cari pula nilai K. Okey, kita akan tengok dekat persamaan pertama dan persamaan kedua ni. Persamaan pertama dan persamaan kedua ni, kita akan tengok nilai K yang mana yang kecil. Persamaan pertama ke persamaan kedua? Mestilah persamaan pertama kan? Sebab K dia 1K. Kalau persamaan kedua dia 3K. Jadi kita ambil persamaan yang pertama. Jadi K tolak 5M sama dengan 12. Ini adalah persamaan pertama. Jadi kita gantikan M. Sorry. Kita nak nilai K. Kita nak gantikan nilai M. Okey, mana pun tak apalah. Okey, jadi M gantikan M sama dengan negatif 2. Okey, so M ni kita gantikan dengan negatif 2. Okey, jadi kita akan dapat dekat sini K tolak 5 negatif 2 sama dengan 12. Jadi K negatif 5 darab negatif 2 dapat
positif 10 sama dengan 12. Jadi K sama dengan 12 tolak 10. Jadi K kita akan dapat 2. So, ini jawapan K. Jadi, jawapan dia adalah kita akan dapat M sama dengan negatif 2. K sama dengan 2. Itulah jawapan dia. Itu adalah untuk soalan 11. Okey, soalan 12 pula. Mari kita tengok soalan 12. Macam mana soalan 12? Okey, soalan 12. Okey, soalan 12 tengok sini. Dia kata apa? Dia suruh guna kaedah penghapusan pula ni. Penghapusan. Jadi dok X tambah Y sama dengan 9. 4X tambah 3Y sama dengan 19. Okey, dia suruh kita guna kaedah penghapusan. Ini adalah kaedah penghapusan. Tadi kita guna kaedah gantian. Okey, ni kaedah penghapusan pula. Okey, senang je di sini kaedah penghapusan. Kita kena jadikan pemboleh ubah salah satu pemboleh ubah tu sifar. So, di sini kita kena bagi dulu dia punya persamaan. Ni persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita nama dia dulu. So, persamaan pertama dan persamaan kedua, kita nak hapuskan pemboleh ubah X ke pemboleh ubah Y. Kita pilih. Okey, syarat kita nak pilih dia, kalau kita mudah kita tengok pemboleh ubah mana yang nilai yang kecil. Di sini kita tengok pemboleh ubah nilai yang kecil adalah pemboleh ubah Y lah. Dia 1Y kan? Jadi 1Y. Jadi di sini 1Y, kita akan hapuskan Y lah. Macam mana kita nak hapuskan Y? Dia mesti Y ni mesti jadi persamaan pertama mesti 3Y, persamaan kedua pun mesti 3Y. Jadi di sini kita akan ambil persamaan pertama lah. Persamaan pertama 1Y ni kita nak jadikan 3 boleh kan? Kita kena buat apa? Mesti dah kita kena darab dengan 3. Jadi bila kita darab dengan 3, okey. Semua persamaan pertama ni kita kena darab dengan 3. Okey. Sebab kita nak hapuskan Y kan. Jadi kita akan dapat kat sini. Okey, 3 darab 2 6X. 3 darab Y dapat 3Y. Okey, sama dengan okey, 3 darab 9 kita akan dapat di sini 27. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi kita dah dapat 3 persamaan 3. Jadi kita compare dengan persamaan yang kedua ni lah. Okey, jadi kita akan dapat persamaan kedua di sini adalah 4X tambah 3Y sama dengan 19. Ini persamaan kedua. Okey, so di sini kita akan hapuskan Y. Supaya Y akan jadi sifar. Jadi kita akan letak apa di tengah-tengah ni supaya Y ni sifar. Okey, mestilah kita letak tolak. Kalau kita letak tambah, dia akan jadi dapat 6. Tak boleh, dia kena jadi sifar. So, di sini kita akan letak, di tengah-tengah ni, kita akan letak dia tolak. Jadi, kamu tekan, try tekan kalkulator. 3 tolak tambah 3, dia akan dapat sifar. So, di sini kita dah habis dah. Dia akan jadi sifar kan. Ini sifar. Potong-potong lah. So, bila ini letak tolak di sini, sebutan ni pun letak tolak. Di sini pun kita kena letak tolak. Jadi, tolak lah 6 tolak 4. Kita akan dapat 2X. Sama dengan 27 tolak 9. Kita akan dapat 8. Jadi, X sama dengan 8 bahagi 2 lah. Okey, 8 bawa mai ke belakang. Jadi, bahagilah sebab dia darab kan. Jadi, X sama dengan 4. So, kita dapat X sama dengan 4. Kita nak cari nilai Y pula. Macam mana kita nak cari nilai Y? Kita tengok dalam persamaan 1 ataupun persamaan mana. Persamaan 1 dan persamaan 2. Y mana yang kecil? Pada persamaan 1 ke persamaan kedua? Mestilah persamaan 1. Sebab Y persamaan 1 kan. Jadi, kita. Okey, di sini kan. Kita gantikan
X sama dengan 4 dalam persamaan 1. Okey, so kita gantikan dia dapat ni persamaan 1 ni. Jadi kita ambil balik persamaan 1 tu adalah 2x tambah y sama dengan 9 kan? Ni persamaan 1 kan? Jadi kita gantikan x ni dengan 4 ni. Jadi kita masuklah 2 kurungan 4 tambah y sama dengan 9. Jadi 2 darab 4, 8 tambah y sama dengan 9. Okey, y berapa? Y sama dengan 8 bawa mai ke belakang jadi tolaklah 9 tolak 8. Jadi y sama dengan 1. Jadi kita dapatlah y sama dengan 1. Jadi oleh itu nilai x sama dengan 4, y sama dengan 1. Okey, itu adalah soalan 12. Jadi saya nak kamu cek jawapan kamu betul ke salah. Nah? Okey, itu adalah kaedah penghapusan. Okey, satu lagi saya tunjuk kat kamu. Okey, sekejap lagi saya akan bagi kamu kerja rumah ni. Okey, katakanlah saya bagi kamu macam ni. Okey. Ni soalan 13 tadi. Kan? Soalan 13. Katakanlah saya bagi dekat kamu. Soalan dia macam ni. Okey, 2x tolak 3y sama dengan 10. 3x tolak 4y sama dengan negatif 2. Okey, so kita bagi nama dulu. Ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan kedua. So, di sini kita nak guna kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan. Bila kita nak guna kaedah penghapusan, mesti salah satu pemboleh ubah tu jadi sifar. Syarat pemboleh ubah tu jadi sifar, dia mesti sebutan dia sama. So, di sini kita tengok persamaan pertama dan persamaan kedua ni ada tak sebutan yang sama? Tak ada kan? Bila tak ada, kita kena buat bagi dia sama. Jadi, kamu tengok pemboleh ubah X ni. Pemboleh ubah X ni, 2 boleh jadi 3 tak? Tak boleh. 3 boleh jadi 2 tak? Tak boleh. 3 boleh jadi 4 tak? Tak boleh. 4 boleh jadi 2 tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, macam mana kita buat? Kalau tak boleh, kita kena darab silang lah. Jadi macam mana nak darab silang? Katalah kita nak jadikan pemboleh ubah X sifar. Sebab apa? Pemboleh ubah X dia paling kecil kan? 2X. Ini 3Y. Kita jadikan X pemboleh ubah dia sifar. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita darab silang macam ni. Yang ni kita darab dengan 3. Persamaan pertama ni darab dengan 3. Persamaan kedua ni kita darab dengan 2. Nampak tak ni? Ni darab silang ni. 3, ni 2. Sebab kita nak samakan dia sebutan. So, kita darab lah. Yang macam tadi tu, yang saya tunjuk tu. Yang ni. Okey. Yang ni kita darab persamaan pertama je. Yang ni kita darab persamaan pertama je. Sebab apa? Persamaan pertama ni dia y ni dia menjadi 3. Jadi kita darab persamaan pertama je. Hak tadi tu dia tak boleh jadi 3. Dia tak boleh jadi bila kita darab 1 je dia tak boleh jadi tak? Tu yang kita kena darab silang tu. Darab silang macam ni. Okey, faham no? Okey, tak faham tak apa, nanti PM dengan cikgu. Okey, so di sini kita darab lah. 3 darab 2, 6x. 3 darab negatif 3, dia akan dapat negatif 9y. Sama dengan 3 darab 10, dia akan dapat 30. Persamaan kedua pula darab macam biasalah. 2 darab 3 dapat 6x. 2 darab negatif 4, dia akan dapat negatif 8y. Sorry, yang ni tambah.
Ni tambah. Okey. So, ni tambah. Ni tambah. So, ni dia akan dapat tambah lah. Sama dengan 2 darab negatif 4. Negatif 2 dapat negatif 4. Jadi, di sini kita ada persamaan yang baru lah di sini. Ni kita jadikan dia persamaan 3. Ni dia kita jadikan dia persamaan 4. Jadi persamaan pertama dan persamaan kedua tu kamu yang tengok dah. Kita tengok persamaan yang baru ni. Okey, jadi di sini kita hapuskan nilai X lah. Bila kita nak hapuskan nilai X ni, kita nak letak apa di tengah-tengah depa ni? Supaya nilai X tu jadi sifar. Sebutan X tu jadi sifar. Jadi kita letak tolak lah. Tidak, kalau letak tambah dia akan dapat 12. Tolak. Kalau letak tolak dia akan jadi sifar. So bila sini dia letak tolak, yang ni pun letak tolak, yang ni pun letak tolak. Tolak lah. Ni memang sifar lah. Jadi negatif 9 tolak tambah 8. Kita akan dapat negatif 17Y. Sama dengan 30 tolak 4, kita akan dapat 34. Yang ni semua guna kalkulator saja. Nah. So kita akan dapat di sini Y sama dengan 34 bahagi negatif 17. Jadi Y sama dengan negatif 2. So kita dapat Y sama dengan negatif 2 kan. Jadi kita nak carikan nilai X pula. Okey, bila kita nak ganti nilai X, nak cari nilai X, kita akan gantikan Y sama dengan negatif 2 ni. Dan Y sama dengan negatif 2 ni dalam persamaan 1 ataupun 2. Syaratnya kamu tengok Y yang kecil lah. Mana Y yang kecil? Kalau sini negatif 3 dengan 4 kan. Jadi persamaan pertama lah yang kecil. Jadi kita kena ambil persamaan pertama. Jadi kita akan gantikan Y sama dengan negatif 2 dalam persamaan 1. Okey, persamaan 1 yang kita tahu dia adalah 2X. Yang ni lah ni. 2X tolak 3Y sama dengan 10. Okey, kita gantikan negatif 2 ni dalam Y ni. Okey, macam mana kita dapat? 2X tolak 3 negatif 2 sama dengan 10. Jadi 2X tambah 6 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 tolak 6 lah. Dia bawa ke belakang kan. Jadi 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 bahagi 2. Okey. So 2 ni kita bawa mai ke belakang, dia akan jadi bahagi. Sebab dia darab kan. Dia sebutan asal dia darab. So kita ubah tempat jadi bahagi. Ingat balik yang saya abang minggu lepas tu. So kita akan dapat X di sini sama dengan 2. X di sini sama dengan 2. Okey, so kita dapat dekat sini jawapan dia apa dia? Okey. Jadi kita akan dapat di sini X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2. So inilah jawapan dia. Senang kan? Okey, so kamu kena buat soalan yang saya bagi saat ini. Cuba buat. Lepas tu saya akan bagi jawapan kamu akan send kat saya. Okey, kamu cuba buat. Lepas tu tak faham boleh PM tanya cikgu. Okey?